Apa khabar semua? Boleh tak anda bayangkan kereta yang boleh pecut sampai 160 km sejam dalam masa 0.8 saat saja, dan dia boleh terus pecut sampai 540 km sejam. Acceleration yang Top Fuel Dragster ni rasa masa launch tu lebih ganas dari apa yang angkasawan rasa masa nak keluar dari bumi. Dan untuk capai acceleration yang gila macam ni, tayar yang kereta ni guna mesti sangat special lah. Pecutan dia sangat kuat sampaikan tayar tu berlipat-lipat masa kereta tu nak mula bergerak. Jadi dalam video ni kita nak tengok pasal tayar ni dan apa yang membuatkan dia sangat special sampai kereta dragster ni mencapai speed yang tak masuk akal macam ni. Jom kita tengok. First kali, Top Fuel Dragster ni adalah satu sukan yang mana matlamat utama adalah untuk kereta tu pecut secepat mana yang boleh. Enjin tu pecah ke apa ke tak kisah, janji dapat pecut gila-gila. Satu race satu enjin je. Kira dalam kategori drag racing, Top Fuel Dragster ni lah adalah kategori yang paling pantas lah. Kalau top speed run yang lain macam nak pecahkan rekod kelajuan darat contohnya, benda tu macam private attempt. Tapi kalau pertandingan, Top Fuel Dragster ni lah yang boleh pergi kelajuan yang paling tinggi. Kereta F1 pun akan ketinggalan jauh kalau compete dengan dragster ni. Tapi of course F1 tu kita nak tengok siapa boleh pusing keliling track paling cepat. Tapi Top Fuel Dragster ni kita just nak tengok siapa boleh pecut paling cepat je. Dia tak payah corner-corner, pergi straight je dah cukup. Okey, jadi kalau setakat nak pergi straight, apa yang susah sangat kan? Letak je lah enjin yang sepower mungkin dekat kereta tu, betul tak? Tapi cakap memang senang sebab enjin ni lagi besar dia akan lagi berat. Part-part yang bergerak dalam tu macam piston, crankshaft, benda tu semua akan jadi makin berat. Anyway, sebut pasal piston dengan crankshaft ni, kalau anda nak tahu semua komponen dalam enjin ni, saya ada explain dalam kursus enjin Zero to Hero yang mana ada lebih 50 video dan 5 jam konten untuk anda belajar semua pasal enjin. Link saya letak dekat bawah. Jadi kalau kata enjin ni makin lama makin berat, komponen yang bergerak dekat dalam enjin tu pun makin berat, lambatlah dia nak bergerak full speed sebab inersia benda-benda yang berat ni. Lagipun enjin yang berat dan besar ni dia tak boleh pusing laju pun sebab inersia tadi. Material pun tak boleh tahan. Contoh macam jet engine yang dekat kapal terbang tu, memang dia power gila sampai boleh terbang, tapi nak start bergerak tu lambat. Untuk pecut kapal terbang tu sesuai lah sebab ada ramai orang dalam tu, tak boleh kuat sangat pecutan tu. Tapi kalau masuk dekat dragster ni, lawan dah sampai hujung dah, enjin jet kita baru nak spool je. Jadi end up diorang putuskan untuk lumba Top Fuel Dragster ni, paling besar enjin yang boleh guna adalah enjin 8.19 liter. Kenapa tak 8 liter? Sebab dekat Amerika sana diorang nak 500 cubic inch. 500 cubic inch ni samalah dengan 8.19 liter. Tak apa-apa diorang ni. Orang guna liter, dia guna cubic inch. Lepas tu enjin ni pula bukan boleh beli dekat manufacturer. Walaupun enjin ni asalnya enjin dari Chrysler RB Hemi. Dan bila enjin ni enjin Hemi, maknanya dia hanya ada satu intake valve dan satu exhaust valve saja. Benda ni pun saya ada explain dalam kursus enjin tadi. Jadi enjin kita ni efficient sebab ada dua intake dengan dua exhaust. Tapi diorang racing drag ni bukan fikir pasal efficient ke tidak. Diorang just nak pergi paling cepat je. Lagipun kalau rosak, dia tukar terus enjin baru, tak payah repair pun. Dan walaupun enjin 8 liter tu rasa macam besar lah kan, ada tak cara untuk mengelat untuk dapatkan power lagi banyak dari enjin ni? Mestilah ada. Tambah supercharger atau turbocharger. Antara dua ni, supercharger lagi instant lah dia punya torque dengan power. Dan bila diorang tambah benda ni, walaupun enjin ni 8 liter saja, tapi power output dia equivalent dengan 10 liter punya enjin. Sama macam pakai enjin 10 liter tapi bayar road tax 8 liter. Lepas tu minyak pula tak boleh pakai petrol atau diesel yang biasa lah. Diorang guna nitromethane. Lepas tu spark
plug pun special. Katanya spark plug dia tu punyalah kuat sampai boleh guna untuk welding besi. Jadi dengan guna enjin yang besar, tambah supercharger, nitromethane, spark plug yang ganas dan macam-macam lagi, barulah diorang dapat buat enjin yang cukup power untuk menang top fuel dragster ni. Tapi walaupun kita boleh buat enjin yang ganas macam ni, semua ni tetap tak berguna kalau kita tak boleh transfer power tu ke atas jalan. Kalau tayar kita tu tak ada grip yang cukup, last tayar tu je yang pusing, kereta tak bergerak pun, jadi macam wheel spin je, tak guna juga. So kalau nak betul-betul grip, boleh tak pakai tayar F1 contohnya? Kan tayar F1 tu grip gila. Sebenarnya tayar F1 pun tak cukup untuk deliver grip yang mencukupi untuk dapatkan acceleration sebanyak ni. Nak kena ada tayar yang lagi besar surface area dia. First, memang tayar tu nak kena flat lah, tayar yang tak ada bunga, jadi bolehlah dapat maximum contact surface area. Tapi tayar macam ni tak boleh jalan waktu hujan lah, sebab tak ada tread. Tapi tak ada masalah, sebab diorang ni tak akanlah drag dekat dalam hujan. Tayar top fuel ni yang anda tengok dia berlipat-lipat masa launch tu, salah satu sebabnya adalah memang diorang kurangkan tekanan tayar untuk dapatkan lebih lagi surface area. Lagi banyak surface area, lagilah grip. Asalnya dulu diorang kurangkan sampai sikit gila lah angin dalam tayar tu, sampai officials terpaksa buat peraturan minimum tire pressure yang setiap kereta tu boleh guna. Kalau tak, tayar tu dia meletup masa launch sebab lembik sangat. Jadi bila tayar ni tekanan dia rendah, lepas tu luas permukaan dia sangat besar, plus jalan tu sendiri memang dia orang letak something supaya jadi melekat. Bila driver launch saja, semua dalam 10,000 horsepower tu akan dipindahkan dari enjin ke jalan melalui tayar ni. Dan sebab itulah tayar ni dia struggle sampai berlipat-lipat. Yang bestnya, disebabkan tayar ni dia berlipat itulah, kesan dia kita nampak macam diameter dia tu berkurang dan menjadikan kereta tu seolah-olah dia squat. Sebenarnya masa launch tu, enjin tu pun akan modulate jugalah power yang keluar, sebab kalau terlalu cepat sangat enjin ni deliver power, mungkin akan berlaku wheel spin, dan wheel spin ni lah punca utama top fuel dragster ni kalah. Sebabnya once tayar ni slip je, driver kena kurangkan power supaya dapat balik grip ni. Jadi untuk kereta yang boleh pergi selaju 160 km sejam dalam 0.8 saat saja, memang tak ada masa untuk recover kalau kena wheel spin ni. Bila dah launch dan kereta tadi dah laju pula, tayar yang tadi berlipat-lipat dia akan mengembang pula diameter dia, disebabkan oleh centrifugal force objek yang berputar. Plus angin tayar tu memang tak banyak, jadi dia senang lah nak berubah bentuk. Bila dia membesar, lagi lajulah kereta tu boleh pergi. Jadi sekarang korang dah faham belum kenapa tayar tu dia berlipat-lipat? Nampak macam ganas, tapi ada fungsi dia. Dan top fuel dragster ni dekat US je lah yang popular. Mungkin sebab hobi orang dekat sana memang pelik-pelik kot. Dekat tempat lain memang tak ada drag yang seganas ni. Kalau dekat Malaysia pula, kita drag guna kereta Wira. Plus dengan enjin sekuat ni, diorang kata bila driver rev enjin tu, memang boleh register gegaran dia pada 2 skala Richter yang orang measure untuk gempa bumi tu. Ganas tak? Safety issue memang big concern lah. Plus dengan bunyi yang kuat gila tu, confirm tak lepas JPJ. Jemput tonton, banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.